Ya, cakap-cakap tentang kenaikan harga barangan ini semakin menyejuk, tapi realitinya sebenarnya masih hangat dan sesekali ia boleh saja mendidih dengan apa saja bentuk pelaporan yang akan trigger, yang menjadi picu kepada perbincangan. Dan malam ini kita masih lagi bercakap tentang realiti yang dihadapi oleh rakyat di dalam berdepan dengan fenomena inflasi ini. Dan kita juga faham hari ini sudah banyak perbicaraan tentang inflasi, realiti kenaikan harga barang ini, impak yang dibawakan. Namun menariknya pada malam ini saya sendiri juga berasa teruja daripada biasa kerana dibawakan dua minda ekonomi yang terbaik dilahirkan oleh negara ini untuk kita bicarakan tentang realiti inflasi dalam negara. Ini dibawakan kepada anda secara langsung daripada Angkasa Puri. Panelis dua pada malam ini, pertama menemani saya dalam studio adalah Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Minda UKM. Itu akronimnya, Minda UKM. Minda UKM. Ya. Terima kasih Tan Sri Profesor kerana bersama. Dan juga menemani kami secara dalam talian adalah Profesor Datuk Dr. Raja Rasiah, Profesor Ulung Ekonomi Institut Asia Eropah, Universiti Malaya. Prof Datuk, selamat datang walaupun secara dalam talian. Terima kasih kepada Prof Datuk Raja. Ya, terima kasih. Ya. Jadi meskipun kita agak dibatasi oleh ruang, saya yakin Prof Datuk akan boleh saja bertingkah nanti bersama Tan Sri Azlan di studio. Saya mulakan perbincangan ini terlebih dahulu tentang memahami realiti inflasi ini. Ia ada pelbagai faktor, tetapi kelihatannya seperti menjadi satu beban besar dalam konteks negara kita. Kita bermula dengan memahami realiti yang kita hadapi ini dulu, Prof Tan Sri. Suasana yang kita hadapi sekarang ini, pertama yang kita harus faham ialah ianya adalah satu fenomena global. Okay. Itu yang paling penting bagi saya, kerana kita nak tahu di mana punca utamanya. Ya. Kita sedia maklum tahun 2020 dan 2021 kita satu dunia berhadapan dengan pandemik COVID yang menyebabkan krisis ekonomi. Dan pada masa itu, tumpuan khusus kepada menangani COVID dan juga memastikan ekonomi dapat bertahan. Dan rantaian daripada itu dan juga apa yang berlaku selepas itu bagi saya mewujudkan suasana ini. Pertamanya kalau kita lihat semasa COVID itu, seluruh dunia, semua negara menyuntik kecairan di dalam ekonomi. Dan pada masa pandemik itu, mereka tidak boleh berbelanja seperti biasa. Jadi itu pertama sekali, kerana apabila tamat saja semua kekangan pergerakan dan sebagainya, rakyat ataupun masyarakat dunia secara keseluruhannya mempunyai keupayaan untuk berbelanja. Ya. Dan dalam masa yang sama, kita berhadapan dengan faktor geopolitik yang sebelum itu kita tak dengar pun. Bila mana berlakunya krisis Ukraine dan juga Russia ini, maka wujudlah kekangan ataupun kejutan ke atas bekalan makanan dan tenaga. Ya? Dan ditokok lagi dengan kemunculan COVID semula di China, yang mana Shanghai ditutup pada ketika itu, dan akhirnya dia sekali lagi mengesani rantaian bekalan. Kalau kita tokok lagi dengan isu iklim, dengan isu negara-negara menyekat bekalan dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, semua ini bila kita longgokkan, negara seperti Malaysia, negara yang amat terbuka, dan pastinya kita juga kena berbincang, kita juga banyak bergantung kepada sumber-sumber daripada luar negara. Dan bagi saya itulah mulanya berlakunya tsunami inflasi. Saya sebenarnya kalau lebih tepat lagi, saya nak mengatakan bahawa kalau kita melihat kepada inflasi secara keseluruhan, the latest 3.4%, angka itu saja bukanlah terlalu tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat purata Malaysia pun mungkin 2.5-3% begitu. Saya lebih melihat bahawa inflasi ini lebih kepada sifat inflasi makanan. Foodflation. Jadi kalau kita tengok dalam konteks bekalan-bekalan makanan, rantaian pembekalan sebagainya, dan maka itulah berpuncanya. Dan kita pastinya nanti kita akan bincang
faktor dalam negara ataupun amalan kita yang selama ini yang juga turut menjadi menyumbang kepada kesan ataupun kepahitan berhadapan dengan inflasi ini. Jadi itu yang bagi saya umum yang kita harus faham bahawa fenomena global ada sifat-sifat struktur dalam negara yang mungkin menyebabkan kesan itu lebih terasa kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Ya, Datuk Raja, dalam bercakap ekonomi ini meskipun tidak ramai rakyat kita yang arif tetapi disebabkan oleh polemiknya dalam talian termasuk di medsos, ramai yang menghujahkan bahawa ekonomi ini berkaitan tentang nombor unjuran, projection, projeksi. Jadi ada yang mengatakan bahawa sepatutnya kerajaan sudah boleh menjangkakan ini, tapi seperti macam terlepas pandang. Bagaimana kita menghuraikan, menjelaskan ini dalam kerangka unjuran dan angka-angka, Prof. Datuk? Dalam hal ini saya ingin menyokong pendirian yang dilafazkan oleh Tan Sri Nur Razlan kerana krisis pandemik 19 tu, begitu juga pandemik COVID-19, begitu juga dengan perang antara Rusia dengan Ukraine ini memang tidak dijangkakan. Terutamanya saya kira yang penting di sini ialah bukanlah mudah, sebab dasar untuk melaksanakan sesuatu dasar dia memang tegar. Jadi bilalah meletup sesuatu krisis tu, tak mungkin kita nak lihat kerajaan menggembeling mengatur satu kumpulan untuk menanganinya dengan mudah, dengan cepat. Namun saya juga perlu menekankan bahawa dalam hal ini kita nak cuba asingkan, dan dalam pembentangan daripada Tan Sri Nur Razlan juga beliau telah menekankan bezanya antara inflasi makanan dengan inflasi biasa. Kalau kita lihat inflasi biasa tu, dia berganjak naik daripada 2.3% pada bulan April kepada 2.8% bulan Mei dan kemudiannya kepada 3.4% yang dinyatakan olehnya. Bagi makanan pula dia naik sampai 5.2% pada bulan Mei dan seterusnya 6.1% pada bulan Jun. Namun kita harus juga sedar kenaikan itu lebih mendadak pada setengah-setengah makanan kerana dia juga mengambil kira barangan kawalan seperti beras, seperti minyak masak dan sebagainya. Kalau kita asingkan semua itu, dia memang lebih deras kenaikannya. Jadi dalam hal ayam umpamanya yang kita melihat sekarang ni, dia naik lebih 13% bulan lalu harganya, dan kandungan daripada bahagian daging, ayam dengan daging tu, ia merangkumi 46.1%. Jadi yang ini bagi saya lebih menjurus dialami oleh rakyat biasa dan dia merasainya. Ya, saya tertarik tadi Prof. Tan Sri menyebutkan soal faktor-faktor dalaman. Tapi sebelum kita pergi ke situ, kerana Datuk Raja sudah memberikan kita gambaran bagaimana bila kita membedak-bedak, membahagi-bahagikan item ini, kita melihat foodflation yang digambarkan tadi, ayam sampai 13% berbanding yang lain. Ini harus kita jelaskan. Okey, ini penting sebab jangan kadang-kadang orang kata negara dilanda inflasi. Sebenarnya tak begitu. Sebenarnya sebab sekali lagi saya katakan bahawa sebenarnya yang kita hadapi adalah lebih kepada foodflation, inflasi makanan. Kalau kita lihat umpamanya di dalam pengiraan inflasi, dia ada 12 subsektor utama yang dilihat. Kalau saya boleh sebut di sinilah, 5 subsektor sebenarnya kadar inflasi subsektor ini sangat rendah. Saya ambil contoh, pendidikan, kesihatan, telekomunikasi dan juga beli baju dan sebagainya. Telekomunikasi 0%. Kalau pakaian 0.2%. Pendidikan hanya 1.1%. Jadi sangat rendah sebenarnya. Tetapi ada 4 komponen yang saya anggap dia luar biasa tinggi dia. Yang tadi yang Datuk Raja sebut, pertama adalah dalam konteks makanan yang dikatakan 6.1%. Kemudian kita ada pengangkutan 5.4%, banyak disebabkan oleh sumber tenaga yang terhad sebagainya. Dan kita ada juga makanan di luar, di restoran dan di hotel, juga berada pada kadar yang tinggi 5%. Dan sekali lagi, satu lagi dimensi yang kita harus lihat, Jabatan Perangkaan dia monitor lebih kurang 214 item makanan. Jadi satu-satu ada 214. Segala-galanya terung lah, timun lah, ikan lah, sotong lah, macam-macam. Ada 214. Dan kalau kita lihat di sini,
dia ada lebih kurang 93%. Okey. 93% telah didapati meningkat. Meningkat maksudnya dan ada 33 item ini meningkat lebih daripada 10%. Tadi Prof Datuk Raja menyebut tentang ayam 17%, daging, keju dan sebagainya. Jadi again, sekali lagi saya rasa amat penting bahawa kita memahami apakah sebenarnya suasana yang kita hadapi. Kerana memahami ini juga akan menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil. Jadi ini sangat penting bahawa kalau saya akan rumuskan inflasi makanan, foodflation kalau saya. Okey. Datuk Raja, apabila kita mengetahui bahawa yang berlaku ini adalah merupakan foodflation gambarannya, tadi Tan Sri ada menyebut sikit soal bagaimana menanganinya apabila ia melibatkan hanya satu sektor dan bukanlah suatu inflasi yang melata kepada semua sektor yang ada. Datuk Raja. Kita harus juga mengambil kira satu lagi sumber inflasi iaitu minyak. Tapi kesan minyak tu dampaknya kepada Malaysia tidak begitu kelihatan kerana Malaysia merupakan pengeksport minyak bersih. Ini bermakna kita lebih mengekspor daripada mengimport. Satu, dan kedua, kita kawal harga dengan RON 95 dan diesel. Jadi tidaklah begitu kelihatan, tidaklah menampakkan sangat kesannya daripada minyak. Tapi dari segi makanan, caranya ialah satu, dan tidak mudah untuk berbuat demikian dengan cepat, ialah kita harus pastikan adanya bank reserve untuk siap satu makanan itu surplus. Kalaulah kita dapat menentukan adanya lebihan untuk menangani masalah seperti ini, itu satu caranya. Kedua, kita juga boleh mempertingkatkan daya pengeluaran. Bagi saya tanah Malaysia memang subur untuk berbuat demikian. Buat masa ini kita harus tahu bahawa kita mengimport 80% daripada daging lembu, 85% daripada daging kambing, 70% daripada cabai, terutamanya daripada negara Siam. Jadi semua ini sebenarnya adalah bagi saya disebabkan oleh dasar-dasar yang dulu yang cuba mengutamakan pertanian secara besar-besaran. Sehingga kan pertanian yang khusus yang melibatkan petani kecil itu hampir diabaikan. Pertanian yang melibatkan, yang berpuncakan petani kecil itu berlainan. Intensive farming ini lain daripada extensive farming. Jadi adalah harapan saya kita boleh berbalik kepada penggunaan teknologi digital yang lebih sesuai untuk mendukung petani-petani kecil ni supaya kita dapat menambahkan pengeluaran makanan. Permintaannya kurang anjal. Jadi dia bukannya sesuatu yang boleh ditambahkan secara besar-besaran kerana harganya akan jatuh. Jadi kita harus juga tahu bagaimana nak mengawal harganya. Seperti minyak kelapa sawit. Okey, apabila Datuk Raja mula menyatakan tentang dasar, saya melihat bahawa apabila kita bercakap soal dasar, ia adalah merupakan satu perspektif tindakan jangka panjang, dan juga kita mula melihat beberapa penegasan yang tidak bawakan. Sedangkan makanan ini adalah benda yang subsisten, yang hakiki, yang perlu kita address, kita tangani sekarang dan melibatkan mereka yang susah. B40. Saya nak betulkan sedikit. Tadi saya sebut Jabatan Perangkaan memantau 230 item makanan. 214 mencatat kenaikan. Dan 33 mencatat kenaikan lebih daripada 10%. Now, kalau saya melihat persoalannya ialah bagaimana kita nak menangani. Dalam saya cuba mengasingkan, bagi saya pertama adalah isu-isu yang bersifat struktural. Struktur, kalau kita bercakap tentang productivity, kalau kita bercakap tentang kita nak tanam jagung sebagai sumber makanan bagi ternakan dan sebagainya, itu struktural sifatnya. Satu perkara yang sebenarnya kita telah pun kenal pasti, iaitu dalam konteks keselamatan makanan. Tetapi adalah sedikit ruang di mana kadang-kadang itu kita, seperti Prof Datuk Raja sebut tadi, dasar. Maksudnya pada satu ketika kemungkinan kita melihat
pertanian itu seolah-olah tidak boleh membawa negara menjadi negara maju. Jadi kita agak tertinggal dalam konteks pertanian. Ya. Tapi itu adalah satu wake up call untuk kita lah. Sebenarnya banyak negara-negara maju yang maju teknologinya dan maju pertaniannya. Kalau kita cakap tentang revolusi industri keempat, sektor pertanian bersedia dan memang sewajarnya membawa teknologi ini untuk meningkatkan hasil pertanian. Tapi elemen yang kedua adalah elemen yang sekarang. Kalau kita bercakap tentang nak modernize pertanian kita, nak bawa teknologi ini, dia ambil masa. Persoalan yang timbul mungkin kepada rakyat adalah hari ini. Bagaimana kita nak menangani kes ini hari ini. Bagi saya, pertamanya ialah isu bekalan. Bagaimana kita memastikan bekalan itu dianggap mencukupi. Ya, dekat sini yang kita perlu memastikan juga, di samping kita mendapat bekalan sumber daripada negara-negara yang berbeza, tingkah laku peniaga dan juga kita juga sebenarnya. Tingkah laku itu. Ini yang kita risau kerana bila mana kawalan kita buat kawalan harga contohnya, kita menetapkan harga yang tertentu dan sebagainya, kita pun sedia maklum. Dalam saya tengok dalam beberapa perbincangan jawatankuasa pasukan khas jihad inflasi itu melihat kepada kegiatan-kegiatan penyeludupan, tingkah laku yang mungkin sengaja menyorok mungkin dengan harapan bahawa nak mengauk keuntungan yang berlebihan. Jadi elemen ini adalah elemen yang sekarang perlu kita lihat, dan dalam masa yang sama kita juga kena pastikan, bagi saya lah, kita tidak boleh nafikan bahawa beberapa perubahan harus juga berlaku pada peringkat kita. Saya rasa satu yang kalau boleh saya sebut sini, saya rasa bila mana Menteri Kewangan mengeluarkan perkeliling penjimatan, dia menyebut di situ bahawa subsidi dah hampir mencecah 78 bilion. Bagi saya, selesai kan, ini adalah satu amaran besar. Kita tak seharusnya berbelanja sebegitu besar hanya semata-mata untuk meredakan keadaan. Bagi saya, kita perlu melihat semula kaedahnya, bukan menghapuskan, tidak. Pastinya ada yang perlu dibantu, tetapi bagaimana kaedah yang terbaik. Dan rakyat faham, kerajaan faham, peniaga faham, dan kita sama-sama dapat menangani perkara itu dalam masa yang terdekat ini. Itu yang penting. Soalan yang sama saya bangkitkan, nanti saya akan pulangkan semula kepada Datuk Raja, kerana soal dasar, soal teknologi ini soalan yang jangka panjang dan yang dibebani oleh rakyat hari ini adalah perkara yang real yang berlaku sekarang. Dan apabila kita kata foodflation, ya, inflasi makanan, kesan paling besarnya tentulah kepada B40. Mereka itu yang paling vulnerable, paling rentan. Ini saya nak minta diulas semula oleh Datuk Raja, tapi kita berehat dahulu dan teruskan kesian anda. Kita akan menyambung perbincangan tentang inflasi. Optimistik negara dan kerajaan berkeupayaan mengawal situasi. Kita tidak hanya tengok pada makro, kita juga tengok pada mikro. Macam contoh budak-budak universiti, harga ayam, dia mengadu nasi ayam naik sampai RM8. Kita turun tengok. Dan kita kata kenapa mesti naik sampai RM8 ataupun RM6? Kenapa naik RM1 sepinggan? Ayam hanya naik RM1 atas 2 kilo ayam 1 ekor, potong 10 pinggan dan naik RM10. Kenapa pula perlu naik sampai RM1? Lepas tu naiklah 20 sen, naiklah 50 sen. Daripada situ kita tengok benda kecilnya. Kita buat intervensi dengan cara berunding. Cari kaedah macam mana? Okey. Yang operate kafe di universiti, kita bagi moratorium. Tak payah bayar sewa lah premis. But buatkan makanan student pada harga RM3.50. Keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya parlimen peraturan nak celah beritahu saya. InsyaAllah saya benar. Saya akan bagi yang amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Bisa tarik balik kenyataan itu.
mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi supaya petani-petani ataupun peternak-peternak dapat menerima kemudahan ini tanpa banyak masalah. Antara yang telah diperbaiki, yang telah dilaksanakan ialah termasuklah membenarkan bayaran pendahuluan tuntutan khususnya bagi peternak-peternak kecil dan sederhana. Mana mereka diberikan peluang untuk mendapatkan bayaran pendahuluan sebelum tuntutan penuh diperolehi. Malaysia Sports League ataupun MSL, sebuah inisiatif baru pembudayaan untuk bersukan khususnya bagi golongan belia, menyasarkan penyertaan 133,000 orang dan 2,232 program yang memberi manfaat kepada 5 juta penyertaan di seluruh negara. Saksikan secara langsung sambutan Hari Pahlawan 2022 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pada 31 Julai 2022 Ahad dalam Selamat Pagi Malaysia. Trend inflasi global, terutamanya di negara-negara industri dan di negara-negara maju sedang meningkat secara agresif. Dan bank-bank negara di negara-negara tersebut sedang membuat adjustment, termasuk dalam adjustment OPR mereka secara agresif. Dan itu akan membawa impak juga akhirnya kepada negara kita. Maka langkah-langkah proaktif untuk mempertingkatkan ketahanan ekonomi negara dan juga untuk mempertingkatkan keupayaan kita menangani ataupun mengawal inflasi menjadi semakin mencabar, semakin mendesak dan menjadi tanggungjawab pada jawatankuasa ini untuk terus mengambil langkah-langkah proaktif, bukan saja soal mengawal inflasi tetapi juga untuk kita memastikan impak negatif inflasi kepada rakyat, terutamanya kumpulan rentan ataupun kumpulan yang vulnerable, itu sentiasa diambil kira. Anda menyaksikan Bicara Naratif ini secara langsung dan kita bincangkan tentang realiti inflasi di Malaysia. Dua panelis dibawakan pada malam ini iaitu Profesor Tan Sri Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, dan juga Profesor Ulung Ekonomi Profesor Datuk Dr. Raja Rasiah dari Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Saya gantung satu soalan tadi untuk Prof Datuk Raja kerana saya lontarkan soalan sebelum kita berjeda seketika tadi tentang apabila Prof Datuk menyatakan perlu dasar teknologi, saya menganggap itu merupakan pelan tindak balas jangka panjang, disambut oleh Tan Sri Azlan mengatakan elemen struktural, elemen teknologi, tetapi isu yang perlu kita tangani hari ini adalah apabila ia bersifat foodflation, apabila ia bersifat inflasi makanan. Yang paling terkesan adalah mereka yang paling rentan, tentunya mereka yang berpendapatan rendah. Jadi di waktu yang sama juga diungkit oleh Prof Tan Sri Nur Azlan tadi bahawa menyatakan, mempolemikkan tentang kewajaran 78 bilion subsidi untuk menangani tekanan yang dihadapi ini. Saya nak minta Datuk Raja mengulas dan memberikan pandangan balas. Ya, bagus sekali saya penyampaian daripada Tan Sri Nur Azlan. Dalam perkara itu saya ingin mendekati dua daripada hujahnya. Yang pertamanya berkaitan dengan kedudukan yang berlaku dalam suasana darurat seperti sekarang. Bukanlah sama kalaulah kita nak melaksanakan dasar bercakap panjang seperti mana telah dihujahkan tadi oleh Tan Sri Nur Azlan. Dalam pada itu saya ingin nyatakan ketika saya menjadi salah seorang ahli dalam jawatankuasa yang dipengerusi oleh Tan Sri Nur Azlan dalam belanjawan prihatin dengan bencana, kami telah menyarankan supaya sektor logistik dibebaskan terus sebab ia merupakan nadi pengaliran darah dan sebagainya. Dia semestinya akan membantutkan pembangunan negara kalau masih dikawal. Jadi dalam hal itu
dua perkara penting. Yang pertama memang kerajaan telah membebaskannya sehingga kan ekspor negara semakin naik sehingga kan kita mencatatkan rekod ekspor, begitu juga ekspor bersih seperti mana YB Azmin selalu menyebut setiap 1 tahun. Tapi perkara yang kedua tu yang melibatkan logistik, penghantaran keluaran petani kecil kepada pasar dan sebagainya, yang itu kurang berlaku. Saya kira perkara seperti itu boleh didekati dengan kes darurat, umpamanya menggunakan lori katakan ataupun angkatan tentera untuk berbuat demikian. Perkara ini pernah berlaku di Perang Korea dulu. Masa Perang Korea mereka berbuat demikian kerana hendakkan rakyat tinggal di rumah supaya mereka melindung daripada dibom. Itu satu. Kedua, saya juga ingin nyatakan bahawa suasana yang kita menghadapi sekarang ini bukanlah satu kedudukan inflasi yang biasa. Kerana ini merupakan satu kedudukan di mana rantaian bekalan semua terputus. Dalam suasana seperti ini, kita perlu melihat bahawa usaha untuk menangani inflasi harus juga mengambil kira kekurangan bekalan. Jadi ini bukan bermakna bila kita naikkan bunga katakan, kadar bunga ia boleh mengurangkan kitaran wang di luar dan dengan itu mengurangkan inflasi. Ia sama sekali tak ada kesan ke atas barangan asas yang kita maksudkan. Itu satu. Kedua, berbalik kepada niat matlamat akhir yang Tan Sri Nur Azlan menyebut tadi, saya juga sokong akhirnya dalam jangka panjang kita tak boleh benarkan kebocoran. Saya sendiri jadi penunggang percuma dalam beberapa barangan. Biarpun saya tak beli diesel dengan RON 95, namun banyak lagi perkara yang saya menghayati. Saya jadi penikmat percuma atau penunggang percuma. Selain daripada itu, ada juga banyak barangan tu yang dikawal harga, dikeluar, dibocor melintas sempadan. Jadi kita harus juga pastikan semua itu tak berlaku. Perundangan dikuatkuasakan, begitu juga dengan pegawai-pegawai yang terlibat supaya mereka tidak melakukan ataupun membiarkan 78 bilion ringgit kehilangan disebabkan oleh kebocoran seperti itu. Begitu juga dengan yang itu memang mengambil kira juga yang dinikmati oleh ahli di B40. Jadi dalam hal itu saya cuma nak sebut dalam jangka pendek kita masih harus teruskan dengan subsidi sebab kita tak boleh tergesa-gesa hentikannya dan kesannya ramai yang maut nanti. Tapi dalam jangka panjang kita harus mengejar menuju kepada apa yang Tan Sri Nur Azlan sebut tadi, iaitu kita harus lihat, kita harus siasat sama ada kawalan harga itu yang membuatkan banyaknya subsidi, sebagian besar daripadanya bocor keluar kepada penunggang percuma, dapat ditahan, dihentikan. Saya rasa Tan Sri ingin mengulas. Dia kalau kita lihat apa yang kami cuba, mungkin kedua-dua kami berfikir dalam konteks yang sama. Kita faham bahawa ada kumpulan masyarakat yang perlu dibantu. No issue on that. Memang tanggungjawab kerajaan memastikan khususnya kumpulan berpendapatan rendah. Kalau kita sebut tadi kumpulan yang selalu kita sebut B40 katakan, 37% adalah untuk makanan. Kalau dihimpunkan dengan pengangkutan dan juga penyelenggaraan rumah dan sebagainya, sekitar dalam 73%. Jadi berarti mereka inilah sebenarnya kumpulan yang tertekan. Saya merasakan bahawa dalam kita menangani isu ini kita mesti fokus. Pertama, makanan. Kedua, kumpulan pendapatan rendah. Jadi dan kita mesti juga memastikan bahawa apa bentuk bantuan itu dia sustainable, mampan. Sebab sekarang ni bila kita mengambil pendekatan subsidis semua orang, maka itulah dia dah bloating, maksudnya dah jadi sampai lebih kurang 78 bilion. Dan apa yang kita perlu sasarkan, bagi saya ada dua perkara yang kita perlu lihat ultimate goal kita. Pertama, iaitu dia tidak memberi tekanan ke atas fiskal, kedudukan fiskal. Apa bentuk bantuan sekalipun dia tidak seharusnya menyebabkan tekanan. Ketekanan itu maksudnya kita terpaksa berhutang lagi banyak ataupun kita terpaksa menangguhkan ataupun menidakkan beberapa rancangan-rancangan pembangunan dan sebagainya. Itu satu. Jadi kita nak dia kurang tekanan ke atas fiskal. Yang kedua, ianya seharusnya orang yang perlu dibantu itu mendapat bantuan yang
sewajarnya. Ini yang kita risau. Saya tengok sekali lagi lah. Saya ingat perkara ni pun dah pernah dibincang. Kalau kita ambil contohnya subsidi petrol, LPG dan diesel. Itu yang besar. Daripada 78 bilion itu, 37 bilion adalah dalam kategori ini. Untuk kumpulan ini memang daripada dulu masih lagi belum bersifat bersasar. Jadi siapa saja ada kenderaan, dia akan dapat. Saya kira perkara ini perlu dilihat semula. Dan keduanya ialah mensasarkan kumpulan. Memang hari ini sebenarnya dah lebih baik. Maksudnya kita sasarkan kumpulan pendapatan yang digunakan oleh Kementerian Kewangan RM5,000 ke bawah. Saya rasa dengan teknologi kemajuan data analitik yang ada, kita boleh tingkatkan lagi sasaran. Apa maksud saya? Kita tingkatkan kepada konteks lokasi di mana orang itu berada dan juga tanggungan yang bergantung kepada pendapatan itu. Jadi berarti kumpulan yang contohnya keluarga yang anak 2, keluarga yang anak 10, sekarang ini kita kena bezakan. Jadi berarti orang yang duduk di bandar dan juga orang yang berada di luar bandar juga kita perlu bezakan. Bukan mengatakan tak mau tolong, tetapi tolong dengan cara yang betul. Yang saya nak bagi satu supaya rakyat faham saya tidak mengatakan hapus subsidi, tapi saya nak perjelaskan di sini Katalah saya ambil mudah 78 itu katalah 80 bilion Bila saya melihat kepada beberapa angka untuk membina sebuah hospital yang 300 katil. Hotel besarlah tu kiranya. Kita perlukan 500 juta ringgit, lebih kurang begitu. Jadi 1 bilion subsidi adalah sama dengan 2 buah hospital. Kalau 80 bilion, 160 buah hospital. Jadi saya rasa kalau kita tidak perbetulkan, kita akan rugi. Jadi kalau kita dapat kurangkan sedikit. Jadi dua perkara akan berlaku. Pertama, bebanan ke atas kerajaan itu kurang. Kedua, orang yang menerima bantuan itu dapat dibantu dengan lebih baik. Jadi kalau kita ubah, jadi inilah rasionalisasi subsidi, bukan hapuskan subsidi. Mengubah kaedah pemberian subsidi itu, saya kira boleh membantu kerajaan dan rakyat pun mungkin merasa lebih lega bahawa beberapa faktor tanggungan dan lokasi itu diambil kira. Tan Sri sudah menyebutkan tentang bagaimana mereka yang perlu dibantu benar-benar mendapat bantuan dan juga Tan Sri juga sudah pun menyatakan bahawa pentingnya untuk kita memperkemas elemen sasaran dengan bantuan teknologi. Saya sebelum kita pergi kepada elemen-elemen yang sebegitu, saya nanti ingin kembali semula pada Datuk Raja melihat kepada apabila kita perlu menangani perkara yang immediate, yang segera, yang sedang kita berdepan ini dalam konteks diwujudkan jawatan kuasa jihad menangani inflasi ini. Bagaimana keberkesanan dan keperluan strategi apabila memfokus kepada makanan dan item tertentu ini. Saya akan ajukan kepada Datuk Raja selepas kita kembali daripada berjeda seketika. Dalam tempoh 2 minggu operasi yang berjalan daripada 1 Julai sehingga 13 Julai misalnya, lebih pada 100,000 penyiasatan dibuat di seluruh negara. Dan yang satu kes yang terkini ialah tangkapan yang dibuat di Sungai Kolapis, Beluran, Sabah, di mana KPD NHEP Sabah yang dibantu oleh anggota Batalion ke-20 PGA telah berjaya merampas 9,690 kilogram minyak masak selain daripada 5,000 liter diesel yang kesemuanya berjumlah hampir 2 juta dari sebuah kapal yang cuba diseludup ke negara asing. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa,
terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kita sedang membuat pemantauan beberapa lagi rangkaian penyelundup. Jadi jangan pihak-pihak yang menjalankan aktiviti penyelundup merasakan mereka terlepas pandang. Kita ingin memberi jaminan pihak PDRM dan pihak penguatkuasa KP dan ACP akan meneruskan tindakan yang seperti secara berterusan, dan untuk makluman juga kita menerima maklumat yang semakin banyak. Tidak ada siapa yang akan terlepas. Dan orang ramai disuruh untuk terus memberikan kerjasama kepada pasukan penguatkuasa dan juga pihak-pihak yang sedang menjalankan tugas mereka. Ya, seketika tadi kita menyaksikan sedikit bingkisan Menkom pengerusi kepada Jawatankuasa Jihad Menangani Inflasi ini. Itu soalan yang saya bangkitkan kepada Prof. Datuk Dr. Raja Rasiah. Kerana bila kita bercakap soal perlu melakukan sesuatu yang terfokus segera, maka kerajaan telah mewujudkan jawatankuasa ini. Dan kelihatannya ia lebih terfokus kepada usaha-usaha yang spesifik memerangi elemen-elemen yang bersifat poket itu. Di waktu yang sama penyelarasan kerana ia merentas beberapa kementerian. Saya nak minta Datuk Raja mengulas dan memberikan pandangan balas tentang keberkesanan jawatankuasa ini di dalam menangani elemen-elemen yang kita sebut tadi sebagai tindak balas jangka pendek dan segera ni, Datuk Raja. Saya kurang pasti sama ada kita sedar terhadap segala kegiatan yang dijalankan oleh jawatankuasa ini. Namun adalah harapan saya mereka dapatkan mensasarkan golongan yang terkandung dalam B40, begitu juga mereka yang daripada M40 yang telah jatuh kepada kumpulan B40 disebabkan dampak yang berlaku bila pandemik COVID-19 menyerang seluruh dunia. Jadi saya kira ia perlu mempunyai matlamat yang tersasar dengan semua nama, dan ia harus dilakukan secepat mungkin supaya segala kekurangan asas dibawa kepada mereka sebelum sesuatu yang kurang sihat berlaku. Namun saya kira dalam jangka panjang, selain daripada apa yang telah dibincangkan tadi, isu penguatkuasaan PDRM ni memberi kuasa kepada mereka untuk menahan penyeludup dan sebagainya, itu sesuatu yang baik. Namun sejarah seluruh dunia memang kelihatan yang bocor tu susah dikawal. Yang bocor tu susah dikawal di seluruh dunia. Disebabkan itu mereka menggunakan langkah seperti, selain daripada Britain yang tak menggunakan kaedah seperti itu kerana mereka tidak tumpukan perhatian kepada golongan miskin semata-mata, sebab dia kenakan value added tax, cukai nilai tambahan ditambah di seluruh barangan dan perkhidmatan. Tapi kalau kita lihat negara-negara demokratik, sosialis demokratik seperti Norway, Sweden, Denmark dan Finland, mereka memberi tiket, voucher kepada golongan miskin. Dan voucher itu memang disyaratkan hanya kekurangan asas boleh dibeli. Supaya kes Malaysia dulu kita ada BRIM. BRIM tu kita cuma memberi wang kepada mereka, dia beli apa saja dia nak. Dan ini juga akan memastikan wang segala sumber yang diedarkan itu sampai kepada
golongan B40 dan mereka yang menghadapi masalah daripada M40. Ya. Tan Sri, Datuk Raja menyebut soal kuat kuasa ini. Itu sebahagian daripada fokus yang telah diberikan oleh jawatan kuasa ini. Mungkin masih awal untuk kita mengukur keberkesanannya. Ya. Tapi soal keperluan jawatan kuasa ini untuk tindak balas yang merentas. Bagi saya pertama sekali bila kerajaan penubuhan jawatan kuasa ini sebenarnya adalah satu pernyataan yang sangat penting, iaitu kerajaan menyedari bahawa perkara ini sekarang ini melanda negara kita dan memberi kesan yang agak besar kepada kumpulan masyarakat tertentu. Itu penting. Dan saya difahamkan bahawa masyarakat ini bertemu sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Jadi perbincangannya bukanlah perbincangan yang 5-6 bulan sekali. Ya. Jadi kekerapan itu sendiri menatakan bahawa kepentingan itu. Kalau saya ingat semasa bermulanya pandemik COVID di Majlis Tindakan Ekonomi, kami bertemu tiap-tiap minggu. Saya difahamkan semasa 97-98 tiap-tiap hari. Jadi kes-kes begini memerlukan penumpuan yang khusus. Dan satu perkara yang penting bagi saya lah, masih di peringkat awal sebenarnya, tetapi perlunya ada satu kerangka yang jelas. Hari ini 2 perkara yang selalu terang timbul bila kita bincang di mana-mana dalam grup-grup, macam-macam grup lah yang kita ada. Pertama, akan ada sebut perkataan kartel. Ada sebut perkataan tingkah laku peniaga yang abusive ataupun manipulasi. Itu pertama sekali. Yang keduanya akan timbullah perkataan orang tengah dan juga penyeludupan dan sebagainya. Tapi bagi saya, 2 ini betul dia masalah, tetapi semata-mata menangani 2 ini tidak cukup. Kita perlu ada kerangka yang lebih jelas. Beberapa perkara harus dipertimbangkan. Pertama sekali ialah bekalan. Adakah bekalan itu mencukupi? Whatever sumber lah, whatever cara, adakah kita mempunyai bekalan yang mencukupi? Kerana at the end of it, tetapi bila ada bekalan, kemudian bagaimana kita nak pastikan bekalan itu sampai? Tadi Prof. Datuk menyebut tentang logistik, tetapi juga kita kena berhati-hati tingkah laku menyeludup, tingkah laku menyorok dan sebagainya. Dan kemudian kita kena juga berbincang dalam konteks pasaran. Adakah kita mempunyai struktur pasaran yang sihat? Saya selalu menyebut tentang harga adil. Maksudnya harga yang adil kepada penjual dan juga pembeli. Kadang-kadang saya bagi contoh. Kadang-kadang kita agak dilema. Bila kita bercakap tentang kumpulan pendapatan rendah, lazimnya yang kita kata adalah petani. Biasanya begitu kan? Petani, kumpulan luar bandar, pendapatan rendah. Bila harga hasilan pertanian meningkat, kita resah juga. Sebab kita rasa dia akan membebankan ramai orang. Tetapi sebenarnya dia mungkin memanfaatkan petani. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? Jadi bagi saya lah, kita boleh kawalan harga ni saya agak kurang maksudnya serasi sikit kerana kita kena berhati-hati dalam konteks kita mengawal harga ni. Kalau harga tidak berubah langsung, dia tidak akan langsung memberi desakan perubahan tingkah laku. Jadi sepatutnya kalau kita ambil contoh harga minyak hari ini di pasaran adalah RM4.70 per liter RON 95. Di pam bila kita beli RM2.05. Jadi berarti subsidinya RM2.65. Saya membayangkan kalau harga itu tidak langsung diubah, dia akan mematikan langsung keinginan orang untuk membuat perubahan di dalam cara hidup, tingkah laku dan sebagainya. Jadi kita kena ada sedikit ruang agar harga-harga kawalan ini juga dia setidak-tidaknya dia dikawal tetapi ada keanjalan dia mengikut harga sebenar. Jadi kita tak boleh kekal di situ dan rasa gembira bahawa harga itu rendah. Sebab tingkah laku itu akan musnah. Ini yang saya risau. Contohnya bila kita kata makanan di luar mahal. Minta maaf saya akan katakan kalau makanan di luar mahal seharusnya kita kurangkanlah. Saya telah lihat ini. Kalau rata-rata rakyat Malaysia yang hidup di luar negara, macam saya pun pernah duduk di luar negara, saya ingat kurang sekali makan di luar. Kita faham bahawa kalau makan di luar mahal, kita kurangkan.
Bukan tak ada langsung, kurangkan. Jadi ini saya pasti tahu banyak orang kata ini budaya Malaysia. Tetapi dalam keadaan begini kita kena juga ada bertolak ansur. Sebab pilihan kita kalau nak kekal harga rendah, berarti kita akan keep on kerajaan subsidi. Dan itu confirm tidak lestari, tidak mampan, dan kerajaan tak boleh lagi bertahan. Tuan Syed, kita kena faham 78 bilion ini kalau kita guna hari ini dia hapus, dia hampir menyamai jumlah emolumen penggajian kaki tangan awam seluruh Malaysia. 80 bilion. Jadi adakah wajar 78 bilion itu semata-mata nak tengok harga rendah? Jadi bagi saya kena ada sedikit keajalan. Dan untuk jawatankuasa ini perlu melihat. Dan ada lagi beberapa faktor lain, contohnya dalam konteks pendapatan, dalam konteks macam kaedah-kaedah yang lebih berinovatif. Tadi Datuk Raja sebut. Bagi saya menarik. Kerana saya pernah melihat umpamanya negara yang menggunakan kupon, dan kupon ini dia ada tarikh luput. Jadi maksudnya guna kalau tak guna, gone. Jadi berarti you tidak ada keperluan. Jadi berarti kita sekarang ni ada database yang baik dah juga. Sebenarnya sejak pandemik itu kita ada database dilaksana dulu yang baik. Jadi kita ada maklumat-maklumat ini. Kalau boleh gunakan maklumat itu jawatankuasa ini dan buat sedikit penelitian yang lebih analytical. Bagaimana kita nak membantu rakyat dengan lebih baik. Datuk Rajab, kita mula bercakap soal struktur dan juga elemen behavioral, tingkah laku. Kerana kalau kita bercakap soal untuk kita menjadikan subsidi ini sebagai satu pendekatan yang abadi, forever misalnya, kita lihat saja contoh tarif air. Kerana kenaikan tarif air ini sentiasa saja menjadi elemen yang political. Dia boleh memberikan political backlash. Tetapi realitinya, kesannya apabila kita sentiasa meredam kenaikan itu, hari ini kita merupakan antara negara yang tarif air paling murah di dunia dan berlaku banyak pembaziran. Juga pembaik pulihan paip-paip lama tidak dapat dilakukan. Ini elemen-elemen perubahan struktur pasaran yang juga harus diambil kira, termasuk juga oleh jawatankuasa yang kita bicarakan ini. Jadi apa kebijaksanaan yang boleh kita letakkan dalam keadaan kita punya cabaran yang immediate, yang segera, tetapi di waktu yang sama kita juga harus mengasuh tingkah laku supaya perubahan struktur ekonomi itu benar-benar memenuhi apa yang disebut sebagai efficient market itu. Datuk Raja. Saya nak ketengahkan pandangan saya, pendekatan yang tidaklah begitu membebaskan keseluruhannya kepada peranan pasaran. Pasaran ditakrif sebagai harga relatif dan bukannya pasar basah yang kita selalu faham. Dalam konteks ini kita harus tahu bahawa kita harus sedar bahawa kalaulah kita membenarkan pasaran, keanjalan yang meliputi barangan asas seperti makanan umpamanya kita sebutkan sebagai given good ataupun inferior good, sebab permintaan terhadap makanan beras umpamanya, nasi sebenarnya untuk orang Malaysia dia makan sekian-sekian banyak ni dan biarpun harganya naik. Jadi kalaulah seseorang itu miskin, dia tak mampu membelinya biarpun ia merupakan keperluan asasnya, dia boleh naik harga kerana golongan kaya dia sudi membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi seperti barangan pendidikan umpamanya, pendidikan ataupun pengetahuan kita sebut sebagai public good, barangan awam. Kerana setelah dikeluarkan, dia tak perlu dikeluarkan lagi sebab sudah pun dikeluarkan, boleh dikongsi oleh orang ramai. Kita sebutkannya sebagai public good, barangan awam, alam sekitar sebagai global common. Dalam konteks itu semuanya berbeza. Jadi saya kurang faham, orang yang dengar itu boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Dalam konteks ini yang saya bimbang ialah kesenjangan, ketidakseimbangan yang mungkin berlaku kalaulah kita membenarkan pasaran saja yang menentukan. Dalam konteks itu, negara seperti Amerika Syarikat, Britain, lihatlah pembentangan daripada James Galbraith yang telah menyatakan dengan bukti dengan Piketty bahawasanya kesenjangan di dua-dua negara ini dalam 60 tahun yang kebelakangan ini telah merosot. Dan ini menyebabkan sebahagian besar daripada penduduk yang miskin itu sampai tak mampu membeli barang keperluan asas pun. Jadi dalam konteks yang sama, saya ingin sebutkan bahawa perlu keperluan asas ini disampaikan kepada mereka, tetapi seperti mana Tan Sri Nur Adlan nyatakan, supaya mereka sedar terhadap tingkah lakunya. Janganlah dengan menurunkan harga RM2.10, katakan RON 95 berbanding dengan
RM1.80 RON 97 yang saya beli. Jadi yang kedua pula pihaknya sedar terhadap harga yang kedua, dia tak sedar harga yang sebenarnya. Namun saya kira subsidi itu bukanlah tak perlu diberi menerusi saluran yang ada buat masa ini sebab orang yang membelinya tak sedar. Dan ia juga menyebabkan bencana alam dan sebagainya. Elok ianya diberi dengan bentuk yang lain kepada orang miskin dengan kupon. Baik, menarik ini untuk kita bicarakan nanti, tapi waktunya untuk kita berjeda seketika dan kembali selepas ini memperdalamkan lagi apa tindak balas yang paling efektif dalam realiti yang kita hadapi ini. Jadi teruskan kesian anda. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Ya, dalam minit-minit berbaki ini kita bercakap tentang keberkesanan kita memerangi jihad kita mengawal inflasi ini. Saya kembali kepada Prof Tan Sri kerana kita sudah pun ada jawatan kuasa ini. Kita banyak menyebut soal pendekatan yang perlu merentas kementerian kerana cabarannya bukan bersifat poket, ia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh termasuk soal kuat kuasa. Saya nak minta Tan Sri berikan pandangan. Masalah ini dia kena isu kenaikan harga makanan dan juga umumnya dikatakan inflasi lah mudah kita. Dia kena pada semua orang. Dan penting kita faham bahawa dia memerlukan kerajaan bertindak secara together, maksudnya bersama-sama. Kalau kita lihat, bila kita cakap tentang bekalan makanan, umumnya akan merujuk kepada Kementerian Pertanian, MAFI. Tetapi kita harus faham, makanan itu nak sampai kepada rakyat, dia akan melalui Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri, KPDN HCP. Ya, maksudnya rantaian bekalan itu di kementerian lain pula. Dan kalau kita bercakap tentang modernisation, meningkatkan produktiviti, mungkin dia memerlukan MOSTI, teknologi pula. Kalau kita bercakap tentang import dan sebagainya, mungkin juga berkaitan dengan Kementerian MITI dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, semua kementerian kena bertindak dalam konteks ini. Satu yang saya tengok di Kementerian Pengajian Tinggi telah buat. Saya nampaklah Kementerian Menteri telah turun ke universiti umpamanya, melihat sama adakah pelajar-pelajar di universiti boleh maksudnya meneruskan pembelajaran mereka dan hidup dengan selesa, tidak tertekan dengan harga. Jadi sekarang ni ada harga, maksudnya menu yang dianggap sesuai untuk mereka, seimbang, tapi pada harga yang rendah. Itu langkah yang baik. Tetapi bagaimana dengan kementerian-kementerian lain yang mungkin juga tidak menganggotai jawatan kuasa ini, tetapi apakah tindakan-tindakan mereka yang selebihnya. Jadi bagi saya kerajaan yang united dalam konteks tindakan-tindakan itu haruslah bersama. Dan kita juga faham, contohnya dalam konteks Tan Sri Anwar Musa lah bagi saya. Dalam ekonomi, penyampaian maklumat sangat penting. Jangan underrated, maksudnya ingat maklumat ni, maklumat penting. Kerana maklumat itu akan mempengaruhi tingkah laku, pemikiran dan juga bagaimana mereka menerima keputusan. Jadi penerangan harus dibuat semudah yang mungkin supaya rakyat faham. Sebab itu tadi dalam konteks subsidi, saya tahu, kita semua tahu, Kementerian Keuangan telah angkat bendera merah ni dengan segala penjimatan dan perenggan awal itu menyatakan subsidi telah mencecah 77.7 bilion. Jadi berarti itu berarti pihak Kementerian Keuangan kena bertindak. Jadi semua kena bagi saya tampil dan mengambil tindakan yang bersama. Dan pastinya mungkin di peringkat kabinet perkara ini dibincangkan. Dan ialah, ini juga kita harus faham bahawa ini bukan fenomena yang berlaku sepanjang tahun. Ini adalah krisis. Jadi kita tangani sebagai dalam konteks krisis. Jadi kemungkinan 2-3 tahun. Kalau kita lihat di Malaysia ni pun, inflasi tak pernah mencecah setinggi, makanan ini the highest lah. For the last 10 years ini yang paling tinggi, 6.1%. Jadi again, beberapa perkara struktur mesti ditangani, itu tidak boleh ada kelewatan. Tetapi dalam konteks sama, hari ini itu yang penting kita lihat perkara tersebut. Datuk Raja, 30 saat, apa kunci utama daripada perbincangan kita ini? Saya nak cuma menambahkan daripada perbincangan tadi, supaya jawatankuasa ini sedar bahawa imbangan pembayaran yang melibatkan makanan telah mencatatkan peratusan yang negatif sejak 89. Sehingga hari ini negatif. Ini bermakna kita lebih mengimport daripada mengekspor sejak 1989. Jadi dalam konteks itu, kita harus tahu, kini masalah ini memuncak disebabkan negara-negara yang mengekspor itu menghadapi masalah. Sebab dunia menghadapi inflasi. Jadi dalam keadaan seperti itu, kita tak boleh terus mengharap mengimport saja, kerana negara-negara yang mengekspor kepada Malaysia juga menghadapi masalah, seperti Indonesia telah melarang pengeksportan minyak kelapa sawit. Jadi kita harus cuba cari jalan alternatif supaya tumpuan itu lebih kepada penanaman dalam Malaysia. Baik. Ya, Datuk, pastinya kita akan melihat cabaran ini secara berterusan. Saya tidak terkejut jika kita harus mengundang semula tuan-tuan berdua untuk bahagian selanjutnya. Namun saya kira input yang sangat berharga pada malam ini, 1 jam yang syarat dengan idea-idea untuk dilaksanakan. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Datuk Raja kerana bersama dalam episod Bicara Naratif pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.